تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maksudnya, Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-Isra ayat 1. Surah ini membuktikan kepada kita bahawanya telah berlaku peristiwa besar, iaitu Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini berlaku pada bulan Rejab, iaitu pada 27 Rejab tahun ke-10 Kerasulan bersamaan dengan 612 Masihi. Ianya berlaku pada malam Isnin. Bilakah berlaku Isra Mi'raj ini? Iaitu pada malam Isnin. Tarikhnya bila? 27 Rejab tahun ke-10 Kerasulan, kenabian, bersamaan dengan tahun 612 Masihi. Apakah maksud Isra? Isra bermaksud perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di manakah terletaknya Masjidil Haram? Masjidil Haram terletaknya di Mekah Al-Mukarramah. Di manakah terletaknya Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa terletaknya di Palestin. Sangat jauh jarak di antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Okey, apa pula maksud Mi'raj? Mi'raj pula iaitu daripada Masjidil Aqsa, Nabi meneruskan perjalanannya ke Sidratul Muntaha untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan melalui 7 lapisan langit. 7 lapisan langit. Bagaimana Nabi Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lepas tu naik pula ke Sidratul Muntaha. Apakah kenderaan yang Nabi naiki? Nabi menaiki kenderaan yang bernama Buraq. Khusus kenderaan ini khas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah yang menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan ketika Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha? Siapakah yang menemani Nabi? Yang menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril alaihi salam. Dalam satu malam sahaja Nabi dapat bergerak daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik pula ke Sidratul Muntaha. Masya Allah. Itu adalah kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Allah boleh melakukan apa sahaja. Kun fayakun. Hanya sekelip mata sahaja. Dan perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan Mi'raj ke Sidratul Muntaha hanya dalam satu malam sahaja. Betapa singkatnya perjalanan itu. Okey. Apakah yang berlaku oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mi'raj ke Sidratul Muntaha? Okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Aqsa Mi'raj ke Sidratul Muntaha dengan melalui 7 lapisan langit. 7 lapisan langit. Wah, banyaknya 7 lapisan langit. Macam mana tu nak menempuhi 7 lapisan langit tu? Subhanallah, itulah kemukjizatan, kehebatan
yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran ini. Okey. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melepasi langit pertama dan telah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam pada langit yang pertama. Dan seterusnya Nabi Mi'raj lagi, naik lagi ke langit yang kedua. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Nabi naik lagi ke langit yang ketiga. Maka Nabi berjumpa dengan siapa? Nabi berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan seterusnya Nabi naik lagi ke langit yang keempat. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Seterusnya Nabi naik lagi ke langit yang kelima. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan siapa? Nabi Harun alaihissalam. Dan seterusnya Nabi naik lagi ke langit yang keenam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan seterusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik lagi ke langit yang ketujuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya-Allah, Nabi Muhammad bertemu dengan 7 orang nabi di setiap 7 lapisan langit. Okey, seterusnya daripada langit yang ketujuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu, naik ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang berlaku di sini? Berlakulah satu yang sangat besar. Wahyu diberi perintah yang sangat besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allah Subhanahu wa taala memfardukan solat 50 waktu. 50 waktu. Masya-Allah, banyaknya 50 waktu tu. Tapi apa berlaku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon keringanan sehingga menjadi 5 waktu solat. Masya-Allah. Wahyu direct, wahyu yang dapat terus daripada Allah adalah solat 5 waktu. Ini menunjukkan bahawa solat 5 waktu itu wajib dilakukan oleh umat Islam alaihissalam. Betapa solat 5 waktu ni menunjukkan sangat penting, sampai ke Allah sendiri menyampaikan terus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan solat 5 waktu sehari semalam. Maka sebagai pengajaran pada Isra' Mi'raj ni, adik-adik perlulah mengetahui bahawanya solat 5 waktu ini adalah solat yang difardukan, adalah solat wajib yang difardukan oleh kita, yang wajib kita buat dan tidak boleh tinggal, ya. Sebagai umat Islam, solat 5 waktu inilah juga yang akan ditanya oleh kita. Soalan pertama di alam kubur nanti, adakah kita menunaikan solat 5 waktu ataupun tidak semasa kita hidup di dunia? Maka marilah sama kita fikirkan betapa besarnya hikmah Isra' dan Mi'raj ini kepada umat Islam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.